الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه dalam kitabnya Adab as-Suluk, likulli ajalin kitab. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ma a'zama tasakhutaka ala rabbika wa tuhmataka lahu azza wa jalla wa i'tiradaka alayhi wa nasabaka lahu azza wa jalla ila adh-dhulmi واستبطاءك في الرزق والغنى وكشف الكروب والبلوى. Dari Imam Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, alangkah besarnya, alangkah kuatnya kemarahan kamu terhadap Tuhan kamu, dan kamu mentohmah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kamu mempertikaikan perbuatan Allah, dan kamu menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi zalim, dan kamu merasa Allah tadi lambat memberikan rezeki kepada kamu, lambat memberikan kekayaan kepada kamu, lambat membuka segala kesusahan dan bala. Ama ta'lamu anna likulli ajalin kitab. Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya bagi setiap masa, tempoh masa tadi telah ditentukan. Maka setiap bala kesusahan mempunyai penghujung dan dia akan habis, tidak akan mendahului masa tersebut dan tidak akan terlewat. Awqatul bala'i la tanqalibu fatasiru awafi. Masa yang telah ditakdirkan ke atas kamu sebagai bala ujian, masa tersebut tidak akan bertukar menjadi masa keselamatan, keafiatan. Waqtul bu'si la yanqalibu ni'matan, dan waktu yang telah ditakdirkan azab kesusahan kepada kamu tidak akan bertukar kepada kenikmatan. Wa halatul faqri la tastahilu ghina, dan keadaan kefakiran tidak akan bertukar menjadi kekayaan. Fa ahsinil adab, maka hendaklah kamu tadi memperbaikkan adab. Wa alzamis samta was sabra war ridha wal muwafaqata li rabbika, dan kamu sentiasalah diam. Jangan kata kenapa macam ni, kenapa aku susah, kenapa jadi macam ni, kenapa aku sakit macam ni. Was tu diam tadi. Diam maksudnya pada lidah zahir dan lidah batin. Was sabra, dan tahanlah, bersabarlah kamu. War ridha, dan redha lah. Masa apa saja jadi tu, itulah paling baik sekali dan kita gembira. Wal muwafaqata, dan kamu bersetuju li rabbika azza wa jalla. Wa tub lahu, dan kamu bertaubatlah. Maksudnya kalau selama ni kita ada marah, dan kita ada tak suka, kita tuduh Allah Ta'ala zalim, kita tuduh Allah Ta'ala bagi orang tak bagi aku, kan? Kenapa orang lain boleh, kenapa kafir dapat aku tak dapat, macam-macam lah kita punya tuduhan itu. Tadi dia kata bertaubatlah kamu daripada sifat marah kamu kepada Allah tadi, dan daripada kamu mentohmah Allah Ta'ala pada perbuatan Allah. Kamu tuduh Allah Ta'ala bakhil ke, kedekut ke, tak boleh bagi ke, lemah ke, apa sebagainya. Dan itu semua ialah dosa batin yang menuntut daripada kita at-taubah. Huwa azza wa jalla mutafarridun bil azali. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang esa menentukan segala-galanya semenjak azali. Sawaqal asyi'a, dia mendahului segala perkara, dia mentakdirkan segala perkara, dan dia mencipta segala kebaikan dan kejahatan. Jadi Allah mengetahui bilakah permulaan sesuatu kebaikan dan bilakah permulaan sesuatu kejahatan, dan Allah juga mengetahui bilakah masa kesemuanya akan tamat. Wa huwa azza wa jalla hakimun fi fi'lihi, Allah Ta'ala maha bijaksana dalam segala perbuatannya. Mutqinun fi sunni, amat tekun, halus perincian pada segala penciptaannya. La tanaquda fi fi'lihi, perbuatan Allah tak ada yang bercanggah. Maksud tak boleh kita kata Allah salah ni, sepatutnya Allah kena buat macam ni ya. La yaf'alu abathan, Allah Ta'ala tidak melakukan sesuatu sia-sia. Apa saja yang berlaku pada diri kita, itulah yang paling baik. La yakhluqu batilan la'iban, dan Allah Ta'ala tidak mencipta perkara yang batil. La tajuzu alaihin naqas wala laum fi af'ali, dan tak boleh kita tadi membantah dan kita tadi mencela perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya berkata, wantaziril faraj, tunggulah Allah Ta'ala lepaskan kamu daripada segala kesusahan tersebut.
In ajazta an muwafaqatihi, sekiranya kamu tak mampu untuk kamu berasa redha dan bersetuju, dan kamu tadi bergembira dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kamu tunggulah. Sebab ila an yablughal kitabu ajalah, sehingga sampailah kitab tersebut pada tempoh masa ni. Maksudnya kamu tunggu sampailah masa ujian tadi tamat. Dia semuanya ada masa. Dan apabila ujian tadi tamat, fatusfiru al-halatu an diddiha, maka keadaan tadi akan menzahirkan sebaliknya. Bimururi zamani wa qida'il ajal, apabila masa berjalan dan tempoh-tempoh masa tamat. Sebagaimana musim sejuk akan hilang apabila datangnya musim panas. Ini mungkin kita tak faham sebab tak ada kat kita. Tapi yang kita faham, wa yanqadil lailu fayusfiru an nahar, dan apabila malam tadi hilang, maka terzahirlah siang. Jadi Syekh kata, sekiranya kamu menuntut siang dan cahaya siang bainal isya'aini, antara maghrib dan isyak tu, kamu tuntut wahai Allah Ta'ala keluarkanlah cahaya siang, lam tu'tahu, kamu tak akan diberikan dengan perkara tersebut. Bal tuzadu zulmatun fil lail, bahkan kegelapan malam akan makin bertambah. Hatta idza balaghatil zulmatu ghayata, sehingga apabila kegelapan itu sampai kepada kemuncaknya dan terbit fajar, maka datanglah cahaya siang, datanglah siang dengan cahayanya. Sama ada kamu minta, kamu tak suka, ataupun kamu diam ke, kamu suka, perkara tersebut pasti akan berlaku. Dan sebaliknya, sehingga kamu minta, maksud dah siang, dah subuh, dah pukul 7, pukul 8, kamu minta diulang semula malam, maka tidak akan dimustajabkan doa kamu dan kamu tak akan diberikan keadaan tersebut, kerana kamu menuntut sesuatu pada lain masanya. Maka kekallah kamu sebagai manusia yang penat dan terputus harapan, marah, bengang kepada Allah dan malu pada ketika tersebut. Jadi saya berkata, sentiasalah kamu tadi redha dengan perbuatan Allah, bersetuju dengan perbuatan Allah. Dan yang paling penting, kamu sangka baiklah dengan Allah Ta'ala. Maksud jangan kamu kata, kenapa macam ni, sepatutnya macam ni. Maksud kita kena sangka, kita kena letakkan dalam diri kita semua perbuatan Allah tadi semuanya baik. Dan pendengar berkata, hendaklah kamu bersabar tanpa merungut. Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya fama kana laka la tuslab, perkara yang telah ditakdirkan akan datang kepada kamu, la tuslabu, tak boleh diambil oleh sesiapa pun. Wa ma laysa laka la tu'ta, dan perkara yang bukan bagi kamu, kamu takkan diberikan. Jadi kamu jangan risau, kamu usaha macam mana pun kamu takkan dapat. Jadi saya berkata, sesungguhnya kamu tadi berdoa, memohon, merendah diri. Jadi kita doa tadi itu bukan maknanya kita nak ubah sesuatu yang Allah Ta'ala dah tentukan. Jadi apa tujuan doa tadi? Dia kata doa tadi ialah ibadatun wa ta'atun. Maksudnya penulis dia bincang, maksudnya kalau benda tadi dah semuanya dah ditentukan, kesusahan apa segala masa awal masa akhirnya, apa faedah berdoa? Jadi saya bagi doa yang kita diarahkan tadi, doa lepas sembahyang, doa tengah malam seumpamanya, doa ialah ibadatun wa ta'atun. Dia ialah ibadat dan ketaatan. Wa imtithalun li amrillah, dan mentaati perintah Allah. Sebagaimana kita sembahyang, kita niat ketaatan. Kita puasa Ramadan, kita niat ketaatan. Jadi kenapa pula bila kita berdoa, kita niat mengarah Allah Ta'ala? Kenapa masa kita sembahyang, kita tak niat mengarah Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun? Jadi Syekh berkata, kamu berdoa ialah kerana mentaati perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan supaya kamu berdoa agar aku memperkenankan kepada kamu. Dan Allah Ta'ala berkata dalam ayat lain, was'alullaha min fadlihi, kamu mohonlah limpah kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi anta tad'uhu, kamu berdoa memohon daripada Allah, wa huwa yastajibu laka 'inda hinihi waqtihi wa ajalihi. Nescaya Allah Ta'ala akan memperkenankan doa kamu tersebut pada waktunya dan pada tempoh masanya. Dan sekiranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan sekiranya ada kemaslahatan kepada kamu di dunia ataupun di akhirat, maka Allah Ta'ala akan menyegerakan perkara tersebut. Jadi jangan sekali-kali kamu mentohmah Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila Allah Ta'ala melewatkan sesuatu perkenan. Dan jangan kamu jemu pula daripada berdoa. Sesungguhnya sekiranya kamu berdoa, kamu tidak akan berasa rugi. Dan sekiranya kamu tidak diberikan apa yang kamu minta tadi segera di dunia, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengurniakan balasan kepada kamu di akhirat. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, innal abda yara fi sahaifihi, sesungguhnya hamba manusia tadi, dia melihat dalam kitab-kitab amalannya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hasanatin, banyak ibadat, lam ya'rifha, yang dia pun tak tahu ni aku pernah buat ke, dia aku buat, macam mana aku dapat ni. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada dia, innaha badalu su'alika fid dunya,
Sesungguhnya hasanat, kebaikan yang kamu dapat di dalam kitab-kitab kamu tu ialah badalu, sebagai ganti su'alika fid dunya, doa-doa kamu di dunia yang tidak diperkenankan. Allazi lam yuqaddar qada'uhu fiha, doa yang tidak ditakdirkan untuk diperkenankan, dilaksanakan ataupun dizahirkan semasa kamu dulu berada di dunia. Jadi itu nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Jalani tentang sesuatu ujian yang menimpa, ketahuilah bahawa dia tadi mesti hilang. Maksudnya dia akan mempunyai penghujung dan kita dituntut untuk bersabar dan meredai segala kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan makna apabila kita tadi tunggu ataupun kita redha apabila kita dah faham beriman dengan qada dan qadar, kita meninggalkan doa. Yang meninggalkan doa itu selalu satu benda yang salah pula, kerana Allah mengarahkan kita tadi untuk berdoa. Jadi moga-moga kita dapat memahami beberapa adab dalam kita tadi berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sekali-kali mengkritik Allah di dalam hati, mengkritik hujan, mengkritik panas, mengkritik sejuk, mengkritik apa segala yang berlaku lah, ekonomi, masalah ni, hidup, harga barang, harga turun, semua yang berlaku ni kita kritik di dalam hati walaupun kita tak cakap. Jadi semata-mata kita kritik di dalam hati dia dulu, manusia ni buat ni, kenapa jadi macam ni, itu semua kembali kritikan tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih baiklah kita beristighfar dalam hati kan, baca subhanallah, baca alhamdulillah, lebih selamat daripada kita mengkritik dan marah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan segala yang baik daripada Allah Taala, segala salam daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.